أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku memohon perlindungan dari Allah daripada syaitan yang direjam. واقصد في مشيك واغضض من صوتك Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan. Juga rendahkanlah suaramu semasa berkata-kata. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. صدق الله العظيم. Benarlah apa yang difirmankan oleh Allah yang Maha Agung. Surah Luqman ayat 19. Terima kasih kepada pihak Jabatan Pendidikan WPKL kerana memberi kami peluang untuk menyertai program Usrah Murid Bicara Ilmu pada tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, syukur kehadrat ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam program Usrah Murid Bicara Ilmu tahun 2021 pada pagi yang mulia ini. Sebelum itu, saya ingin mengalu-alukan kehadiran puan-puan yang sedang menonton live forum kami ini di platform YouTube Fox KL. Bersama saya, Syaza Izrin, selaku moderator kita pada kali ini dan juga 4 orang panel yang sudi bersama-sama kita untuk berkongsi ilmu, iaitu Saudari Firza Nabila Sari, Saudari Nur Ariana, Saudara Hazim dan juga Saudara Danish. Kami ialah pelajar Tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Sarjana dan dibimbing oleh Murabbi Ustazah Madiha. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas sedikit tentang tajuk forum kita, iaitu adab berkomunikasi. Kita sedia maklum apabila kita bercakap sahaja tentang perkataan yang kotor, tergambarnya ayat-ayat carutan, maki hamun ataupun perkataan yang tidak elok yang keluar daripada percakapan seseorang, sama ada secara bersemuka ataupun melalui media sosial. Dewasa ini, isu adab ketika berkomunikasi sentiasa dibincangkan dan amat membimbangkan pelbagai pihat. Sikap kita dalam berinteraksi dan berkomunikasi jelas melambangkan peribadi diri. Komunikasi yang berhemah juga penting untuk menjelaskan, komunikasi yang berhemah juga penting untuk mengelakkan salah faham yang boleh berlaku yang menyebabkan hubungan sesama manusia akan menjadi keruh. Tapi sayangnya, masyarakat kini tidak mengambil kisah tentang perkara ini dan golongan-golongan yang seperti inilah yang telah menunjukkan akhlak dan adab yang tidak elok, tidak kira di mana-mana sahaja mereka berada. Hal ini yang menyebabkan masyarakat kita kini kurangnya budi bahasa di dalam diri mereka. Sebentar lagi kita akan mendengar panel-panel kita untuk mengulaskan dengan lebih lanjut tentang perkara ini. Jadi sebelum kita mulakan, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun 4 kerat. Rumpun buluh tumbuhnya rapat, pokoknya tinggi, sejuk dan redup. Ada masa elok dimanfaat, kelak menyesal seumur hidup. Jadi tanpa melengahkan masa, kita berkenalan sedikit dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, pertama sekali, panel kita yang pertama, ayu dan comel aja berjubah, Saudari Firza Nabila Sari. Macam mana keadaan saudari ketika PKP ini? Alhamdulillah, setakat ni baik-baik saja. Alhamdulillah. Baiklah, seterusnya Saudari Nur Ariana yang nampak pemalu tapi sebenarnya beliau bijak berkata-kata. Bagaimana cuaca saudari di sana? Cuaca dekat sini panas terik tapi merupakan cuaca yang sesuai untuk kita teruskan program kita pada hari ini.
Baiklah, saya setuju. Baiklah, seterusnya. Panel kita yang ketiga, Saudara Hazim yang nampak segak bergaya. Okay, bagaimana keadaan saudara dalam mengikuti online class? Oh, online class ni agak mencabar pada mulanya. Tapi Alhamdulillah dah lebih setahun ni kita dah biasa dah. Ya. Baiklah, sama-sama kita mengharungi perkara ini ya. Baiklah, panel terakhir kita, Saudara Danish yang nampak agak serius sahaja. Bagaimana keadaan saudara, sihat? Alhamdulillah sihat walafiat saja. Baiklah, Alhamdulillah. Okey, sekarang adakah semua panel-panel kita sudah bersedia untuk memulakan forum kita? Baiklah. Okey, hadirin sekalian, sebagai pembuka forum kita pada kali ini, eloklah sekiranya kita menelusuri dahulu apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan komunikasi dan mengapa kita perlu berkomunikasi ketika kita, maafkan saya. Jadi bagi menjawab kepada persoalan ini, izinkan saya untuk mengajukan soalan ini kepada panel pertama kita, iaitu Saudari Firza. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, terima kasih kepada moderator pada hari ini yang kelihatan begitu manis dan tidak lekang dengan senyumannya. Saya pasti kita secara umumnya kita tahu apakah itu komunikasi. Namun apabila kita selokari tentang konsep komunikasi secara lebih mendalam, tidak kira dari sudut pandangan agama Islam, bahasa maupun pandangan tokoh, sudah pasti terdapat pelbagai persepsi dan ilmu yang baharu yang dapat kita pelajari. Bertepatan dengan tajuk kita hari ini, iaitu adab berkomunikasi. Oleh itu, sebelum saya memulakan perbincangan saya secara lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian adab dan komunikasi secara berasingan. Adab yang berasal daripada perkataan Arab yang memberi maksud perilaku dan perbuatan kebaikan, kesantunan, moral, sopan santun, kesusilaan serta kemanusiaan. Namun, tafsiran skop dan perincian adab mungkin berbeza dalam kebudayaan yang berlainan. Seterusnya, takrif komunikasi dalam konteks Islam. Komunikasi dari segi bahasa bermaksud perhubungan. Hal ini demikian kerana proses komunikasi merupakan sebahagian yang penting dalam muamalat yang bermaksud perhubungan manusia sesama manusia yang lebih meluas. Hal ini juga bertepatan dengan ajaran agama Islam yang menggalakkan umatnya untuk saling mengenali dan beramal mesra antara satu sama lain. Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Sebelum itu, jika sidang penonton mempunyai Al-Quran di sisi anda, silakan membuka surah Al-Hujurat ayat surah ke-49 ayat ke-13 pada bilangan muka surat yang ke-517. Berbalik semula kepada maksud surah Al-Hujurat ayat ke-13 tadi. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu semua daripada lelaki dan perempuan, dan telah kami ciptakan kamu semua pelbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu semua saling berkenalan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah SWT dalam kalangan kamu ialah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Pengetahuan. Dengan berlakunya proses komunikasi yang tepat dan sesuai, pastinya kita dapat melahirkan suasana yang damai serta harmoni dan bukannya permusuhan antara satu sama lain. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, jika diperhatikan dari segi istilah pula, komunikasi ialah perhubungan antara dua individu atau lebih secara langsung atau melalui perantaraan seperti email, surat, radio maupun telefon pintar. Pastinya, perhubungan maupun pesanan antara individu ini mestilah mempunyai hikmat dan manfaat yang terbaik. Malah, komunikasi yang juga merupakan salah satu bentuk interaksi manusia dalam kehidupan sosial haruslah dan tidak boleh terlepas daripada dua sumber utama, iaitu Al-Quran dan hadis.
Komunikasi yang berlandaskan hukum dan sumber yang tepat adalah komunikasi yang paling berkesan. Tamsilnya, faktor kejayaan dakwah Rasulullah SAW berjaya adalah disebabkan oleh hasil dan penyampaian komunikasi baginda dalam usahanya untuk menyebarkan dakwah Islam pada ketika itu yang mempunyai banyak rintangan. Jikalau pada masa lampau bidang komunikasi lebih tertumpu kepada lisan sahaja, namun perbezaan radar dan perkembangan teknologi pada masa kini telah menyebabkan bidang komunikasi lebih tertumpu kepada penggunaan media, misalnya telefon dengan bantuan rangkaian jaringan internet. Manakala maksud komunikasi menurut Kamus Dewan keempat ialah perhubungan massa komunikasi atau perhubungan dengan secara langsung kepada orang ramai secara amnya atau berkomunikasi melalui perantaraan surat, radio maupun telefon serta mengadakan perhubungan seperti bercakap atau bertukar-tukar pendapat. Akhir sekali, sebelum mengakhiri, saya ingin mengambil satu tokoh yang bernama Craig. Craig yang merupakan seorang tokoh mengatakan bahawa komunikasi merupakan proses menghantar dan menerima maklumat dan proses ini berlaku sekurang-kurangnya melibatkan dua orang atau lebih secara berterusan dan memberi kesan antara satu sama lain. Manakala komunikasi dakwah atau komunikasi Islam merupakan komunikasi yang memiliki nilai kebenaran, bermaklumat, prinsip, media, kaedah dan mesej yang bertujuan untuk mengajak manusia ke arah kebaikan kehidupan dunia dan akhirat serta berpandukan kepada wahyu dan sunnah Rasulullah SAW. Sekian sahaja daripada saya serahkan kembali kepada moderator Syazah. Sidang hadirin, demikian tadi adalah penjelasan tentang maksud berkomunikasi yang saya rasa ia agak terperinci dan juga menarik daripada saudari Feza. Baiklah, seterusnya, Islam mempunyai beberapa prinsip komunikasi yang menjelaskan tentang bagaimana cara yang betul untuk kita berkomunikasi dengan orang lain. Bolehkah saya meminta saudara Hazim untuk menjelaskan apakah antara prinsip komunikasi yang terdapat dalam Islam? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala pujian hadilah bagi Allah Subhanahu taala yang telah menciptakan diri kita semua sebagai makhluk yang menerima amanah untuk kita mengimarahkan bumi ini dengan majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah. Terima kasih saudari moderator, rakan-rakan panel dan hadirin yang menjayakan program kita pada hari ini. Kaifah halukum? Semoga yang berada di rumah dirahmati oleh Allah dan dijauhkan dari wabak COVID-19 ini. Kita sebagai seorang manusia, kita sudah pelajari dan berpegang pada banyak prinsip, banyak hukum dan banyak peraturan. Apa-apa benda kita nak buat, ada prinsip-prinsipnya. Contohnya, masa kita senyum, ada prinsip. Tak boleh senyum sekali je. Ada reason kat situ. Senyum boleh, tapi pastikan ada orang sebelah kita. Kalau senyum seorang-seorang, dah jadi masalah air pula bukan? Okey. Jadi berbalik kepada soalan. Prinsip komunikasi ni amat jelas telah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, iaitu di dalam bentuk kaulan. Ada enam istilah kaulan yang menjadi panduan Islam dalam berkomunikasi. Yang pertama, kaulan ma'rufah. Okey. Perkataan ma'rufah ini yang membawa maksud kata-kata yang baik, kata-kata yang bermanfaat, yang memberi impak positif. Sesungguhnya kita sebagai orang beriman tidak bercakap perkara sia-sia dan tiada faedah, sebagaimana sabda Rasulullah yang bermaksud sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Yang kedua, kaulan karimah yang bermaksud kata-kata yang mulia. Ada satu kisah Rasulullah yang amat menarik ya. Okey, saya ceritakan sikit. Suatu hari, baginda pergi berdakwah jauh ditemani oleh Sayyidina Zaid bin Harisah nak menyeru orang-orang di kota Taif untuk menerima Islam. Tapi
Penduduk Taif ni tak nak dengar kebenaran disampaikan oleh Rasulullah. Astaghfirullahalazim, punyalah jahat mereka ni. Mereka lempar batu sehingga kaki baginda berdarah. Sampaikan Rasulullah jatuh, terduduk dan tak kuat lagi berjalan. Sebab kaki baginda dah terluka parah. Allahu Akbar. Dengan luka parah, Rasulullah pun berjalan keluar dari kota itu dan duduk di sebuah kebun. Okey, kat situ Rasulullah berjumpa dengan seorang pemuda. Kemudian baginda dihidangkan dengan segugus buah anggur. Sebelum Rasulullah nak makan anggur tu, pemuda tu parti je Rasulullah nak buat apa kan. Sedia maklum, apa-apa benda Rasulullah buat mesti akan diperhatikan oleh sesiapa pun. Rasulullah nak bercakap, Rasulullah senyum. Rasulullah tidak memaling ke tempat lain. Apatah lagi nak berbual dan bercakap kasar. Apatah lagi berbual dan bercakap kasar. Terpaku pemuda itu melihat cara Rasulullah. Sebelum makan, baginda baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu pemuda ni terkejut. Kan, nak makan, makan je lah kan. Dia pun tanya dekat Rasulullah, apa maksudnya? Rasulullah pun bagi tahu, maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Lepas tu Rasulullah tanya, nama pemuda ni berasal dari mana? Pemuda itu menjawab bahawa dia bernama Adas, seorang Kristian. Jadi Adas, kamu itu dari negeri orang yang soleh. Yunus kamu mengenali? Tanya Rasulullah. Tengok ya, baginda kan dah tahu nama seseorang, baginda guna nama untuk kita berkomunikasi. Untuk baginda berkomunikasi, baginda gunakan nama orang. Lepas tu Adas menjawab, ya. Lepas tu Adas tanya balik baginda, kau tahu juga tentang dia? Ya Adas, jawab baginda, kami bersaudara, dia Nabi seperti diriku juga. Rasulullah kemudian menceritakan kisah Nabi Yunus kepada Adas. Adas mendengarkan kisah tersebut dengan terpegun dan terkesima. Disebabkan itu, Adas kemudian mengakui akan kebenaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Okay, kita nampak baginda mengajar kita dengan percakapan yang mulia seperti memanggil nama Adas berulang-ulang kali, membaca bismillah dan bercerita dengan penuh kasih sayang kepada seorang pemuda amat besar impaknya. Kita nampak walaupun tiada yang dapat menerima Islam sebagai agama mereka semasa Nabi pergi berdakwah, tetapi Allah SWT membalas dengan kedatangan Adas. Baginda balik dengan akhlak baginda yang masih utuh walaupun sedih dengan umatnya. Allah berikan seorang pemuda untuk menerima dakwah Rasulullah dan mampu membuat baginda gembira. Okey, baik. Untuk prinsip yang ketiga, saya ingin menyebut tentang kaulan maisuran, kata-kata yang mudah difahami. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan gaya bicara Rasulullah amat terperinci dan jelas pada setiap kata. Isteri Nabi Aisyah mengatakan tidaklah Rasulullah berbicara kepada kalian dengan cepat, namun beliau berbicara dengan jelas dan terperinci sehingga mereka yang duduk bersama beliau dapat menghafal apa yang beliau sampaikan. Saya kira itu sahaja daripada saya untuk 3 prinsip komunikasi dan saya serahkan baki 3 kepada saudara Arana. Terima kasih kepada saudara Hazim. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang berada dalam live stream YouTube kita pada pagi ini. Berbalik kepada soalan mengenai prinsip berkomunikasi dalam Islam tadi. Prinsip keempat yang diajarkan dalam Islam adalah kaulan sadida yang bermaksud perbicaraan atau perkataan yang baik, jujur dan tidak berbelit-belit. Seperti yang ditulis dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat yang ke-9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan kaulan sadida. Kawan-kawan, dalam pada kita berbicara dan berkomunikasi sesama kita, hendaklah juga menitik beratkan prinsip kaulan sadida ini. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berbicara dengan kaulan sadida, iaitu perkataan yang sopan tidak kurang ajar, perkataan yang benar bukan yang batil. Jadi Allah SWT memerintahkan manusia untuk sentiasa bertakwa dengan perkataan yang benar. Nanti Allah akan membalikkan amal-amal kamu, mengampuni dosa kamu kerana barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, nescaya ia akan mencapai keberuntungan yang besar. Jadi, perkataan yang benar merupakan prinsip berkomunikasi yang terkandung dalam Al-Quran.
Prinsip berkomunikasi yang seterusnya adalah kaulan balighah yang membawa erti kata-kata yang mudah difahami, memberi kesan kepada jiwa dan seperti yang dikatakan oleh orang putih adalah straight to the point. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-63 ada menceritakan, mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Kerana itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Ayat ini sebenarnya dia menceritakan tentang kebusukan hati orang munafik yang tak akan pernah mengikut dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi, apa yang Allah nak ajarkan pada kita? Allah nak ajar, Allah berpesan supaya kita hanya perlu memberikan mereka nasihat yang akan terkesan dalam hati-hati orang munafik ini. Sebab Allah tahu mereka itu adalah orang-orang isi hatinya berupa kemunafikan. Dekat situlah menunjukkan prinsip kaulan balighah ini. Kita nak beritahu sesuatu perkara, tak perlu nak memanjangkan cerita. Eloklah hanya terus pergi kepada isi dan tujuan kita hendak berkomunikasi itu. Bak kata orang putih, keep it short and simple. Bila bercerita, elakkanlah cerita tu daripada panjang menjela-jela dan pada hujungnya tak ada manfaat pun yang kita dapat daripada cerita tersebut. Hanya sekadar membuang masa dan tenaga sahaja. Begitu juga kalau kita nak nasihat orang, janganlah sampai apa yang kita nasihatkan itu hanya panjang berjela tapi si pendengar pun tak dapat apa-apa kesan. Nak bercerita pun ada caranya kan? Sekarang dah tahu, dapat sesuatu, amalkan. Prinsip berkomunikasi yang terakhir adalah kaulan layyinah yang bermaksud perbicaraan yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar dan penuh keramahan sehingga dapat menyentuh hati. Dalam surah Taha ayat yang ke-44 ada menceritakan, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia sedar atau takut. Ayat ini sebenarnya dia menceritakan tentang kisah Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS ketika mereka diperintahkan oleh Allah SWT untuk menghadapi Fir'aun dan agar keduanya berkata kepada Fir'aun dengan perkataan yang lain iaitu lemah lembut dan tidak meninggikan suara supaya Fir'aun merasa tersentuh dan jiwanya tergerak untuk menerima pesanan komunikasi mereka. Nampak tak betapa indahnya agama Islam ini? Dengan musuh pun Allah masih lagi menyuruh kita untuk tidak berkasar tau. Masya Allah. Kawan-kawan pasti setuju kan kalau saya kata tak ada siapa pun yang suka kalau nak berbicara dengan orang-orang yang kasar ni. Rasulullah SAW selalu bertutur kata dengan lemah lembut sehingga setiap kata yang beliau ucapkan sangat menyentuh hati siapa pun yang mendengarnya. Begitu juga dalam pada kita hendak berdakwah, kita perlu titik beratkan prinsip layyinah ini supaya orang nak dengar dan menerima apa yang hendak kita sampaikan. Sebelum saya habis menjawab soalan ini, saya nak pesan pada semua. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-55 ada tertulis, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dalam pada kita sibuk nak menjaga adab berkomunikasi sesama manusia, jangan kita lupa untuk menjaga adab dengan pencipta kita. Itu sahaja, saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih saudara Hazim dan saudari Ariana. Daripada apa yang saya fahami, saya percaya prinsip komunikasi ini diwujudkan dalam Islam untuk menghasilkan komunikasi yang efektif bagi lingkungan masyarakat supaya berada dalam kedamaian dan tanpa kekerasan. Sebentar tadi panel-panel kita sudah menerangkan tentang prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Saya pasti ramai yang tertanya-tanya, adakah komunikasi juga mempunyai jenisnya tersendiri? Bagi menjawab kepada persoalan ini, saya minta panel keempat kita iaitu saudara Danish untuk menerangkan tentang perkara ini. Silakan saudara. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Syukur kehadrat ilahi dan juga terima kasih kepada saudari moderator kerana memberikan saya ruang untuk berhujah, dan juga terima kasih kepada rakan ahli panel kerana menjayakan program Umbi ini, insyaAllah. Jadi tidak lupa juga kepada hadirin dan hadirat sekalian yang sudi untuk bersama-sama menonton kami melalui saluran YouTube Pops KL ini, insyaAllah. Jadi terdapat pelbagai iaitu jenis-jenis komunikasi yang dibahagikan oleh ahli-ahli komunikasi dalam Islam. Ahli-ahli komunikasi Islam telah membagi jenis-jenis komunikasi kepada 3 bahagian, iaitu komunikasi dengan Allah dan juga yang kedua komunikasi sesama manusia
Dan yang ketiga, komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi dengan Allah. Ianya merupakan tingkatan komunikasi yang tertinggi kerana berkait rapat dengan hubungan Allah Subhanahu Wa Taala semasa beribadat. Tiadalah sesuatu ibadat yang dianggap rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala melainkan ketika solat, iaitu semasa sujudnya. Malah, keistimewaan dalam Islam, ia tidak menghadkan tempat, ruang serta masa untuk beribadat. Keupayaan umat Islam untuk beribadat merupakan suatu perkara yang amat diberikan penekanan oleh syariat Islam. Yang kedua, komunikasi sesama manusia. Ianya lebih menekankan komunikasi secara bersemuka atau bersifat secara dua hala, seperti komunikasi melalui alat perhubungan seperti telefon, internet perbincangan, taklimat, ceramah dan sebagainya. Dalam konteks ini, Islam mengiktiraf dan menerima sebab segala bentuk komunikasi selagi ianya tidak memberi kesan negatif terhadap keaslian fitrah manusia yang memerlukan keamanan, kebaikan dan lain-lainnya. Komunikasi peringkat ini tidak terbatas kepada sama manusia sahaja. Malah Al-Quran menceritakan bagaimana Nabi Sulaiman diberikan kelebihan untuk memahami pertuturan burung dan semut. Masya Allah, hebatnya kuasa Allah ini. Dan yang terakhir, komunikasi dengan diri sendiri. Ianya berbentuk lebih kepada penilaian terhadap amal-amalan, iaitu muhasabah diri dan melibatkan unsur-unsur niat dan berfikir. Malah dalam Islam sendiri, masalah niat itu penting kerana akan menentukan sah atau tidak sahnya sesuatu perbuatan dalam Islam. Dalam konteks undang-undang juga, disebut motif menjadi perkara yang amat penting dalam pelaksanaan undang-undang bagi memastikan seseorang itu bersalah ataupun tidak. Manakala jenis-jenis komunikasi berdasarkan ilmu komunikasi terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama, komunikasi lisan dan yang kedua, komunikasi bukan lisan. Komunikasi lisan iaitu proses yang melibatkan lisan yang menitik beratkan keadaan nada suara, bahasa yang digunakan, kefasihan sebutan dan kelancaran perkataan yang digunakan. Komunikasi cara ini hendaklah sejajar dengan pergerakan anggota badan, pergerakan muka dan gerak mata. Contoh komunikasi lisan seperti ini boleh dilihat di telefon, perkhidmatan kaunter, ceramah, taklimat, mesyuarat, bengkel dan persidangan. Dan yang kedua, komunikasi bukan lisan. Komunikasi bukan lisan ini merupakan komunikasi yang tidak melibatkan suara. Prosesnya adalah secara bertulis, bercetak ataupun melalui penggunaan isyarat, simbol dan pergerakan lain-lain anggota badan. Komunikasi jenis ini lebih mudah difahami, makna mesej yang disampaikan terutamanya yang menggunakan anggota badan seperti tangan, badan, kontak mata dan air muka. Sehubungan dengan ini, komunikasi jarak, komunikasi melalui pakaian, melalui bau dan lain-lain lagi juga memberikan kesan dalam hubungan dengan masyarakat sekeliling terutamanya dalam organisasi. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada saudari moderator. Terima kasih saudara Danish. Jadi sekarang baru saya tahu sebenarnya banyak juga jenis komunikasi yang terdapat dalam Islam. Okey, seterusnya kita dah sampai kepada kemuncak perbincangan kita pada kali ini, iaitu adab berkomunikasi. Pasti ramai tertunggu-tunggu kan? Seperti yang kita ketahui, berdasarkan prinsip komunikasi dalam Islam yang diterangkan oleh saudari Ariana dan saudara Hazim sebentar tadi, prinsip-prinsip tersebut telah menjelaskan bahawa Islam mengajar umatnya untuk bercakap dengan penuh beradab dan sopan. Jadi bolehkah saudari Firza terangkan serba sedikit tentang adab berkomunikasi dan bagaimanakah cara untuk mengaplikasikan prinsip komunikasi ketika kita sedang berbual dengan seseorang? Silakan saudari. Terima kasih kepada moderator atas soalan yang diajukan seperti tadi. Pada pendapat saya, pelbagai punca telah menyebabkan ramai individu, terutamanya generasi muda, tidak menerapkan adab komunikasi yang dituntut oleh agama Islam dalam percakapan mereka, misalnya perubahan dan perkembangan sains dan teknologi dan kekurangan pengetahuan mereka dalam mempelajari adab komunikasi secara mendalam telah menyebabkan amalan adab ini semakin luntur dalam komunikasi seharian mereka. Sidang hadirin dan hadirat sekalian, adab komunikasi yang pertama ialah kita tidak boleh melalaikan daripada melakukan ibadat dan tanggungjawab seperti menjaga solat dan tidak mengabaikan tugasan maupun perintah ibu bapa.
Apakah maksud kenyataan ini? Maksudnya, kita sebagai individu maupun sebagai seorang anak, pastikan komunikasi itu tidak sampai melupakan tugas kita sebagai hamba Allah dan tugas sebagai anak. Contohnya, jika ibu bapa kita menyuruh sesuatu seperti ibu suruh kita membuang sampah dan ketika itu kita sedang melakukan komunikasi atau menggunakan telefon pintar sebagai platform komunikasi, hendaklah kita berhenti dan bantu ibu untuk ringankan bebannya. Jangan biarkan kita terlalu leka sehingga menyebabkan ibu panggil kita 3 kali pun kita masih tidak menyahut. Allahu Akbar. Tidak terasa berdosa apabila kita telah mengecewakan ibu bapa kita sendiri walaupun benda ni mungkin dianggap sezara kecil oleh sebahagian daripada kita semua, namun besar kesannya juga kepada tanggungjawab kita sebagai anak. Malah terdapat satu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, redha Allah bergantung kepada redha ibu bapa, manakala kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan ibu bapa. Riwayat At-Tirmizi. Sebelum saya hendak meneruskan, saya ingin bertanya kepada sahabat panel saya, Saudari Ariana. Ya, Apakah antara adab lain yang saudari tahu dalam tajuk komunikasi kita pada hari ini? Sudah tentu apabila kita berbicara, kita perlulah menggunakan bahasa yang sopan dan sesuai. Betul ke saudari? Ya, tepat sekali saudari. Sebagai manusia, kita perlulah menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan seperti kata-kata yang penuh hikmat, mengandungi nasihat serta menjauhi perdebatan dan gurau. Jika kita perhatikan sendiri pada hari ini, berapa banyak dalam kalangan kita sendiri yang menggunakan perkataan-perkataan kesat dan tidak sopan apabila kita berborak dan berkumpul di dalam grup WhatsApp. Cuba kita tepuk dada dan tanya selera. Malah Allah SWT turut berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-148 yang bermaksud, Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus terang untuk mendedahkan kejahatan orang, kecuali oleh orang yang dianiaya. Dan ingatlah, Allah sentiasa mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah pun sudah berpesan dan ingatkan kepada kita umatnya agar tidak melontarkan perkataan buruk semasa berbicara. Oleh itu, kita haruslah sedar dan mengurangkan perkataan kesat dan buruk yang dapat memberi kesan kepada orang lain dan yang dapat mencemarkan imej dan santuninasi kita sendiri ketika berkomunikasi dengan orang lain. Seolah-olahnya, jika kita ingin menjadi orang yang berakhlak mulia, kita haruslah menghindari daripada mengucapkan perkataan yang berunsur kasar dan buruk. Dengan itu, cara untuk kita menilai moral seseorang itu adalah mulia atau tidak adalah dengan melihat mulutnya, kerana ucapan adalah ungkapan daripada hati. Akhir sekali, kita juga tidak boleh memotong atau mencelah pembicaraan orang lain. Terkejut kan? Mesti ramai tertanya, apa yang dimaksudkan mencelah dan memotong pembicaraan orang lain tu? Sebenarnya, apabila kita fokus dan mendengar pembicaraan orang lain dengan baik dan tidak memotongnya, kita dianggap sebagai menghormati dan tidak memandang rendah apa yang diceritakan oleh orang lain tu. Orang yang suka dan sering memotong pembicaraan orang lain adalah orang yang sangat mementingkan diri sendiri dan tidak sopan. Namun, contohnya kita di dalam kelas maupun di online kelas, ada sesuatu benda yang kita tak berapa faham dan kita nak bertanya, boleh, tapi ada cara dia. Contohnya kita sebagai murid boleh menanyakan seperti, minta maaf ustazah atau cikgu, bolehkah cikgu terangkan sekali lagi bahagian ini? Bukan sahaja menunjukkan kita sopan, sambil itu kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan kerana bak kata pepatah, malu bertanya akan sesat jalan. Setakat ini sahaja tentang perkongsian saya mengenai adab berkomunikasi. Semoga apa yang saya kongsikan dapat diterapkan oleh kalian mulai hari ini. Wallahu a'lam.
Oh, jadi begitu cara-caranya. Dengan semua perkara yang dijelaskan, rupa-rupanya ketika berkomunikasi ni sebenarnya memang ada cara yang betul untuk dilakukan. Kerana dengan kata-kata kita tanpa sedar boleh menyakiti perasaan orang lain. Seterusnya, Saudari Ariana, bolehkah saudari huraikan dengan lebih lanjut tentang adab berkomunikasi? Sudah tentu boleh. Bukan itu sahaja. Selain adab berkomunikasi yang diterangkan oleh Saudari Firza tadi, terdapat adab berkomunikasi lain yang ingin saya kongsikan. Saya mulakan dulu dengan memastikan kesahihan maklumat. Kawan-kawan, sekarang ni zaman di mana semua maklumat berada hanya di hujung jari sahaja. Masya Allah, dengan hanya satu klik kita dah boleh dapat pelbagai informasi dan maklumat yang kita nak carikan. Saya nak tanya kepada moderator Syaza. Ya, saya. Baiklah, Syaza pernah tak nampak satu artikel yang Syaza sangat minat atas talian, lepas tu Syaza nak kongsikan kepada rakan-rakan dalam grup? Sudah tentu pernah, tapi sebelum saya nak hantar, saya selalunya pastikan dahulu maklumat itu ataupun berita itu adalah sahih ataupun tidak. Kalau saya macam ragu-ragu, saya tak hantar. Alhamdulillah, itu adalah sikap yang bagus. Pastikan apa yang kita kongsikan itu adalah sahih. Salah satu sikap yang wajib ada pada diri seorang Muslim adalah sentiasa memastikan dan menyimak apa jua maklumat dan berita yang sampai kepadanya. Ini adalah bagi mengelakkan pelbagai bentuk fitnah yang berkemungkinan akan berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Dari surah Al-Hujurat ayat ke-6 itu tadi, Allah berpesan pada kita agar menyelidik dahulu latar belakang berita sesuatu perkara agar kita tidak memfitnah sesuatu kaum itu. Allahu Akbar. Maka jauhilah tabiat berkongsi sesuatu perkara itu tanpa mengetahui kesahihannya. Jauhi juga dusta dan bohong. Akhir sekali, amalkan prinsip siasat sebelum sebar. Saya akan pergi kepada adab berkomunikasi yang seterusnya. Adab ini diberkait rapat dengan yang tadi, iaitu tidak menyebarkan fitnah dan membuka aib. Pada era globalisasi ini, ramai sangat orang yang terlalu selesa dan menjadi satu kebiasaan untuk mereka membuka aib orang lain di media sosial. Saya tekankan dekat sini mengenai media sosial ya, kerana dekat situ merupakan satu platform yang terbesar untuk menyebarkan aib. Ya Allah, rakan-rakan mesti sering dengarkan perkataan spill the tea. Allahu Akbar, pada zaman kini mereka tidak lagi mengambil peduli tentang perkara tersebut kerana mereka hanya memikirkan perasaan dan kepuasan hati masing-masing. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, walaupun cerita yang dikongsikan itu adalah cerita yang benar dan sahih, selagi ia membawa keburukan kepada mana-mana pihak, ia tetap dinamakan aib. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang mencari-cari aib atau kelemahan saudaranya yang muslim, nescaya Allah akan membuka aibnya walaupun dia hanya berada di dalam rumah. Hadis riwayat Imam Al-Tirmizi. Kawan-kawan yang saya kasihi sekalian, saya mohon sangat, tolonglah kita sama-sama menutup aib sesiapa sahaja. Agama pun menyuruh kita untuk menutup aib sendiri, kenapa pula kita nak jatuhkan aib muka orang lain? Oleh itu, apa jua niat atau alasannya, prinsip agama tidak membenarkan kita membuka aib saudara kita kerana niat tidak menghalalkan cara. Bercakap mengenai aib, masalah seterusnya yang sering berlaku adalah fitnah. Fitnah pada masa kini berleluasa dengan cara yang lebih mudah berbanding pada masa lampau. Hal ini kerana perkembangan teknologi yang semakin rancak menjadikan amalan fitnah ini semakin mudah tersebar. Saya petik hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu anhu. La yadkhulul jannata namamun. Maksudnya tak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah ini. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Subhanallah, nampak tak betapa besarnya kesan orang yang memfitnah ini? Saya nak tanya kepada saudari Firza. Ya, saya. Biasanya masa bila kita dengar penyebaran fitnah-fitnah ini? Oh, sudah tentu semasa kita bergosip atau orang sekarang lebih panggil membawang.
Perbuatan ni bukan saja merupakan satu dosa yang kecil, tapi diumpamakan sebagai makan daging saudaranya sendiri. Betul ke saudari? Tepat sekali. Jadi, sudah terang lagi bersuluh bahawa perbuatan membawang ini mengundang kepada dosa. Jadi, saya nak ingatkan, kita perlu sentiasa bercakap siang pandang-pandang, bercakap malam dengar-dengar. Iaitu, berhati-hati dalam sesuatu yang ingin diperkatakan. Takut-takutlah apa yang kita cakap itu salah dan terus jatuh fitnah. Tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya dari lidah. Na'udzubillah min zalik. Adab berkomunikasi terakhir yang ingin saya kongsikan adalah mendahului dengan memberi salam. Memberi salam merupakan satu sunnah yang amat dicintai oleh Rasulullah SAW dan digalakkan oleh agama kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat ke-86, dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan suatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya atau balaslah ia dengan cara yang sama. Agama Islam memberi peluang yang sangat luas kepada umatnya untuk mendapatkan dan meraih pahala yang banyak dengan mudah dan cepat melalui amalan memberi dan menjawab salam ini. Apa yang penting ialah kemahuan kita dan usaha yang bersungguh-sungguh disertakan dengan niat yang ikhlas dalam beramal. Dalam pada kita memberi salam, senyumlah juga. Kerana boleh dapat dua pahala dalam satu masa, pahala bermanis muka dan pahala memberi salam. Mesti pernah dengar kan senyum itu sedekah? Itu adalah benar dalam sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Sahih hadis riwayat Al-Tirmizi. Pernah tak terfikir hanya dengan satu senyuman ikhlas yang terukir pada wajah kita, kita mampu untuk membahagiakan hari-hari orang lain. Macam mana? Melalui saluran aura positif yang ada pada diri kita. Jadi sekarang dah tahu kan? Jom kita sama-sama amalkan. Bila nampak je saudara Islam kita, kita berikan senyuman yang paling manis dan berikanlah salam. Begitulah cara untuk kita merapatkan hubungan silaturahim sesama Islam. Islam ini adalah agama yang mudah, tetapi jangan ambil mudah tau. Sebelum saya akhiri jawapan saya kepada soalan berkaitan adab ini, saya ingin berpesan pada semua. Kita wajib menjaga adab ketika berkomunikasi. Adab yang dijaga mencerminkan kepribadian diri seseorang. Itu sahaja. Terima kasih kepada saudari Firza dan juga saudari Ariana atas penerangan yang disampaikan. Hadirin sekalian, ini jelas menunjukkan bahawa betapa pentingnya adab ini di dalam kehidupan kita. Jadi semoga kita dapat bersama-sama mengamalkan adab ini, adab berkomunikasi ini yang diajarkan oleh Islam. Baiklah, seterusnya, seperti yang saya nyatakan pada awal bicara tadi, apabila bercakap tentang adab, sebenarnya ramai yang mengambil berat dan risau tentang perkara ini. Tapi tetap ada segelintir masyarakat yang masih tidak menggunakan bahasa yang sopan ketika berkomunikasi, terutamanya para remaja. Oleh itu, sudah tentu kita nak tahu kan, apakah sebenarnya punca yang menyebabkan perkara ini boleh berlaku dalam kalangan remaja. Jadi boleh saya minta pencerahan daripada saudara Hazim? Silakan. Terima kasih saudari moderator. Alhamdulillah, dengan beradab dapat menyempurnakan perangai dan perilaku seorang insan seperti yang diceritakan tadi oleh saudari Ariana dan Firza. Kalau diri kita elok sekalipun tetapi tidak beradab, tetap tiada gunanya. Adab nak makan, nak tidur, nak mandi dah berkait dengan tajuk kita, adab nak berkomunikasi, semuanya Islam dah ajar. Yang pertama, baiklah, di sini saya akan sharekan 3 punca utama masalah begini berlaku. Yang pertama, peranan ibu bapa mendidik anak dari kecil. Kita tak sempurna, walaupun ibu bapa dah cuba untuk kekalkan karakter baik di rumah, tapi ada masanya terlepas cakap, terajak emosi, panas baran, hilang sabar dan sebagainya. Allah itu maha mengetahui, sebab tu itulah diutuskan kita seorang manusia yang kita boleh jadikan contoh dan tauladan yang baik sebagai ikutan anak-anak. Iaitu Rasulullah SAW, Rasulullah ada mengajar bila anak jadi marah, ajarkan hadis ini. Jika kamu marah, dalam keadaan berdiri, duduklah. Jika kamu masih marah, berbaringlah. Jika kamu masih marah, pada sudah dalam keadaan berbaring, segera bangkit dan ambil air wuduk
untuk bersuci dan lakukan solat sunat 2 rakaat. Okey. Kalau anak tidak berkata jujur pula, bagaimana? Ajarkan hadis ini. Hendaklah kamu selalu berlaku jujur kerana kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa seorang kepada syurga. Ingat, redha Allah terletak pada redha kedua ibu bapanya. Terlalu banyak pengajaran daripada kisah hidup dan hadis Rasulullah untuk diajarkan kepada anak-anak. Maka sebagai ibu bapa, cubalah melazimi setiap teguran, setiap nasihat, setiap tunjuk ajar kepada anak-anak dan kaitkan kepada sifat peribadi Rasulullah supaya mereka membesar melihat Rasulullah sebagai role model terhebat untuk dirinya. Jadi, punca kedua terjadinya masalah sebegini adalah kerana kurang didikan mengenai cara dan prinsip komunikasi yang betul. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, dan apabila kamu menjalankan hukuman di antara manusia, kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Surah An-Nisa ayat ke-58. Okey, kalau ibu bapa tak mampu untuk menjadikan diri kita sebagai contoh tauladan kepada anak-anak atas kelemahan sendiri-sendiri, maka penting untuk memperkenalkan diri dan sifat peribadi Rasulullah kepada anak-anak dalam setiap aspek kehidupan mereka. Macam saya cakap tadi, ajar dan pelajarilah cara Rasulullah berkomunikasi. Bukan saja kita dapat keberkatan, malah kita mendapat pahala dengan mengikut sunnah-sunnah baginda. Punca yang ketiga ini agak general, iaitu teguran. Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Nasihat bermaksud menyucikan sesuatu. Apabila seseorang menegur, pastikan outputnya baik, bermanfaat. Bila nasihat, ada nasih, iaitu orang yang menegur, mansuh orang yang kena tegur. Mansuh ni perlu mengambil positif. Jika dia memandang nasihat sebegitu, insya-Allah berguna padanya. Imam Ghazali menulis, kawan memuji, musuh memarahi dan mencela. Namun, pujian kawan itu merosakkan kita dan celaan yang dilemparkan insya-Allah memperbaiki diri kita. Okay. Bagi tugas nasih pula, seperti sabda Rasulullah, balighun anni walau ayat, yang bermaksud sampaikanlah kalian daripadaku walaupun sepotong ayat. Okay, ini bahaya pula. Kalau kita dapat sesuatu perkara tetapi kita tak sampaikan kepada lain, apa jadinya kan? Okay, terdapat satu hadis riwayat Imam Abu Dawud menyatakan, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu tetapi menyembunyikannya, maka Allah akan mencambuknya dengan cemeti daripada api neraka pada hari kiamat nanti. Astagfirullahalazim. Justru jikalau seorang membuat kesilapan, walaupun sekecil-kecil masalah, kita harus menegur dengan cara yang baik supaya yang ditegur tidak memandang rasa amarah. Okay. Dan jikalau orang yang tidak ada ilmu, macam mana pula? Kalau tak tahu, tidak patut untuk mengajar. Bukannya tidak perlu, tetapi dia perlu belajar. Dan tidak salah untuk menyatakan, aku tidak tahu. Jadi saya menyeru dan yakin kita semua mampu untuk membendung punca-punca ini. InsyaAllah, wallahu a'lam. Selepas mendengar penerangan saudara, saya pasti anak-anak atau remaja itu sendiri tidak patut dipersalahkan 100% kerana mereka sendiri perlu dibimbing oleh ibu bapa dan orang yang lebih tua daripada mereka. Terima kasih saudara Hazim kerana menjawab kepada persoalan ini. Sebentar tadi, saudara Hazim menerangkan tentang punca yang menyebabkan ramai remaja sekarang kurang beradab ketika berkomunikasi. Dan jika kita lihat pada zaman kini, memang kebanyakannya berpunca daripada apa yang saudara Hazim sampaikan sebentar tadi. Jika kita ingin melihat seseorang individu yang patut kita contohi daripada segi berkomunikasi, sudah tentunya Rasulullah SAW. Kalau para hadirin ingin mengetahui bagaimanakah cara Rasulullah SAW berbicara, saya minta saudara Danish lah untuk terangkan dengan lebih lanjut tentang perkara ini. Silakan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat ke atas junjungan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman ataupun teladan serta panduan terutamanya kepada umat Islam.
Terima kasih kepada saudari moderator yang memberi ruang untuk saya berkongsi mengenai cara Rasulullah SAW berkomunikasi. Kita sebagai umat Islam sewajarnya mengikuti perbuatan ataupun sunnah seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih daripada Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu daripada bahawa Nabi SAW bersabda, "Wasallu kama ra'aitumuni usalli." Maksudnya, dan solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sunnah fi'liyah yang merupakan perkara dari segi perbuatan Nabi SAW seperti cara solat, haji, adab-adab dan sebagainya harus diikuti oleh kita untuk memperoleh syafaat baginda Nabi SAW. Saudara Hazim? Ya, saya. Adakah saudara tahu sedikit cara Rasulullah SAW berkomunikasi? Saya rasa macam cerita Adas tadi. Baginda tidak berkata begitu pantas namun berbicara dengan tegas dan jelas. Betul kan? Ya, betul tu saudara. Terdapat hadis yang bermaksud Rasulullah SAW tidaklah berbicara seperti yang biasa kamu lakukan, iaitu berbicara dengan nada yang cepat. Namun, baginda berbicara dengan nada yang perlahan dan dengan perkataan yang jelas dan terang, lagi mudah dihafal oleh orang yang mendengarnya. Hadis riwayat Abu Daud. Begitu jugalah dalam kehidupan sehari-harian kita. Marilah bersama-sama kita mengamalkan teladan Rasulullah SAW. Berbicaralah dengan perlahan dan jelas. Janganlah terburu-buru sehingga apa yang diucapkan menjadi tidak jelas didengar oleh orang lain. Kau nak laju-laju, kau nak pergi mana kan? Selain itu, kita juga perlu bercakap benar dan menghindari daripada menyatakan yang dusta. Sekiranya kita terlalu bercakap perkara yang palsu, kesannya kita akan menyebarkan perkara tidak menyebabkan jatuhnya fitnah. Salah satu sifat Nabi ialah siddiq, iaitu berkata benar. Terdapat juga hadis mengenai golongan dusta ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, iaitu apabila dia berbicara, dia dusta, apabila dia berjanji, tidak ditepati, dan apabila diberi amanah, dia khianati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Elakkanlah diri kita daripada tergolong orang yang munafik. Na'udzubillahi min zalik. Terdapat hadis yang diriwayatkan iaitu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di sini Rasulullah SAW menegaskan bahawa Nabi SAW memerintahkan kita agar berkata benar ataupun diam. Nabi SAW turut menegaskan supaya umatnya jangan menghina atau mengaibkan orang lain. Daripada Abu Zar radhiyallahu anhu dikatakan bahawa beliau mendengar Nabi SAW bersabda dan maksudnya, tidaklah seseorang itu melempar tuduhan kepada orang lain dengan kefasikan dan tidak pula menuduh dengan kekufuran, melainkan tuduhan itu akan kembali kepadanya jika saudaranya tidak seperti itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW juga bersikap rendah diri dan menjauhi sikap berdolak dalih ketika berkomunikasi. Nabi SAW juga bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Sikap sombong dan berdolak dalih dalam berkata menyebabkan masyarakat berasa benci, dan sikap sombong itu sikap yang amat dibenci oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada saudari moderator. Ya Allah, nampak tak betapa mulianya cara Rasulullah SAW berkomunikasi kan? Oleh itu kita perlulah mencontohi Rasulullah dengan membaca lebih banyak lagi kisah-kisah tentang bagaimana cara Rasulullah berkomunikasi dengan para isteri serta sahabat-sahabatnya. Berbalik kepada punca yang kita bincangkan sebentar tadi, apakah jalan penyelesaian kepada perkara ini? Mari kita dengarkan pendapat daripada saudari Ariana mengenai peranan masyarakat itu sendiri di dalam hal ini dan bagaimana ia dapat memberi hikmah kepada diri mereka. Silakan. Terima kasih atas soalan yang diajukan itu. Jadi, bagi menjawab kepada persoalan saudari Syaza mengenai peranan masyarakat dalam adab berkomunikasi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, masyarakat turut memainkan peranan yang penting dalam memastikan adab berkomunikasi ini akan sentiasa diterapkan dalam diri seseorang untuk melahirkan generasi yang berkualiti dalam percakapan.
Tetapi jika dilihat pada masa kini, kumpulan masyarakat juga semakin alpa untuk mengaplikasikan adab ini dalam kehidupan seharian. Hal ini mungkin berlaku kerana masyarakat lupa akan peranannya. Saya akan kongsikan beberapa peranan yang sepatutnya dimainkan oleh masyarakat untuk menerapkan adab ini dalam jiwa generasi kini. Antara peranan kita sebagai masyarakat adalah untuk memastikan penggunaan bahasa yang sesuai. Saya beri contoh yang mudah. Banner atau iklan pasaran di jalan raya memainkan peranan yang penting dalam penggunaan bahasa yang sesuai, kata-kata yang mudah difahami dan iklan yang tidak berbelit-belit. Ini ada dalam prinsip berkomunikasi, kaulan masyurah dan kaulan layyinah. Masyarakat perlu menunjukkan teladan dan penggunaan bahasa yang sesuai agar dapat diikuti oleh generasi muda. Ingat juga bahawa bahasa jiwa bangsa. Peranan yang seterusnya adalah bermesra dengan sesiapa sahaja, tidak kira kaum dan agama. Agama Islam tidak pernah mengajak umatnya untuk bersombong dan bermasa muka terhadap orang yang bukan Islam. Kita masih perlu menghormati agama dan bangsa lainnya. Sebagai umat Islam, berikan layanan yang terbaik dan janganlah kita menimbulkan muslihat hanya kerana mereka bukan beragama Islam. Bahkan Nabi SAW sangat menghormati mereka sebagai manusia yang bermasyarakat walaupun agama mereka tidak diiktiraf oleh Islam. Tunjukkan bahawa Islam ini adalah agama yang saling hormat menghormati dan saling sayang menyayangi. Kita tak tahu hidayah itu milik Allah. Mungkin bila kita berbaik dengan mereka, mereka lebih tertarik dengan Islam. Wallahu a'lam. Jadi, selepas saya berikan 2 peranan yang dimainkan oleh masyarakat itu tadi, apakah hikmah di setiap perkara yang berlaku? Yang pertama, masyarakat hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Mengapa? Kerana perpaduan dan saling hormat menghormati menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang aman dan damai. Keadaan ini dapat dikukuhkan lagi dengan berlakunya toleransi yang baik di antara agama kerana ia merupakan elemen yang penting dan sensitif, bahkan dianggap sebagai maruah bagi sesebuah bangsa. Jika timbul isu yang berkaitan agama, maka ia perlu ditangani secara bijaksana supaya tidak ada persengketaan yang berlaku. Seterusnya adalah menjauhi salah faham dalam masyarakat. Bila kita mengamalkan 6 prinsip berkomunikasi dalam Islam, pastinya ia akan menjauhi salah faham dalam masyarakat. Sebagai contoh, kita digalakkan untuk mengamalkan prinsip kaulan masyurah, iaitu kata-kata yang mudah difahami. Kenapa? Supaya kita boleh terus memahami apa yang ingin disampaikan dan elak dari salah faham. Bukan setakat prinsip kaulan masyurah sahaja mengelakkan salah faham, malah semua ke-6 prinsip yang telah diterangkan oleh saya dan saudara Hazim tadi pun digunakan untuk mengelak salah faham tau. Islam ini adalah agama yang lengkap dan sempurna. Setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada hamba-Nya. Allahu Akbar. Seterusnya, menimbulkan kemesraan dan mengukuhkan perpaduan. Perbezaan agama sebenarnya bukan penghalang terjalinnya kemesraan dan mengukuhkan perpaduan di antara sesama manusia. Meskipun kita bergaul dengan orang yang berbeza pegangannya, namun kedamaian hidup tetap menjadi keutamaan. Islam adalah agama yang sempurna kerana tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, malahan juga mengajarkan bagaimana umat Islam hidup dalam bermasyarakat. Agama Islam sentiasa menganjurkan kebaikan dan perpaduan. Agama Islam juga mewajibkan umatnya agar memiliki dan mempraktikkan sikap toleransi. Saya akhiri jawapan saya ini dengan mengingati semua yang berada dalam majlis ilmu kita pada pagi ini. Namun demikian, sebagai penganut beragama Islam, kita dituntut agar sentiasa menjaga dan memelihara jati diri sebagai seorang Muslim. Selagi mana pergaulan kita dengan yang bukan Islam tidak melampaui batas-batas yang digariskan oleh agama, maka tidak menjadi satu masalah untuk kita menyantuni mereka kerana itu sememangnya menjadi karakter agama Islam yang sentiasa menyeru kepada keamanan dan keharmonian beragama. Walau bagaimanapun, apa yang penting adalah memahami tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Ikut perintah Allah, insya-Allah kita akan berjaya. Langgar perintah Allah, kita akan gagal. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Saya serahkan semula kepada moderator. Hujah saudari tadi telah menunjukkan bahawa sebenarnya masyarakat mempunyai peranan yang agak besar dalam mendidik remaja-remaja zaman kini supaya beradab ketika berkomunikasi. Selain masyarakat,
Remaja itu sendiri juga sepatutnya memainkan peranan untuk tidak melibatkan diri dengan perkara-perkara negatif yang dapat memudaratkan diri mereka sendiri, termasuklah adab ketika berkomunikasi. Saudara Hazim, boleh jelaskan lagi tentang peranan individu pula? Alhamdulillah. Okey. Sekali lagi terima kasih saudari moderator. Baiklah, untuk peranan dan hikmah saya spesifikkan lagi. Peranan dan hikmah terhadap individu. Apa peranannya ya? Mudah je. Setiap individu mula-mula sekali perlu berfikiran positif dan suportif. Bagaimana caranya? Mulakan dengan selalu bersangka baik semasa melakukan apa-apa perkara. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin ketika berbaik sangka kepada Tuhannya, maka dia akan memperbaiki amalnya, sementara orang yang buruk, dia berburuk sangka kepada Tuhannya sehingga dia melakukan amal keburukan. Kita dah bersangka baik tapi masih tak boleh berfikiran positif. Terdapat satu hadis menyebut seseorang itu sungguh menakjubkan kerana setiap perkaranya itu baik, namun tidak akan terjadi sedemikian kecuali pada seorang mukmin yang sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Belajarlah untuk bersyukur dalam segala hal yang sedang dialami, baik senang maupun susah. InsyaAllah apabila kita bersyukur terhadap Allah, mesti kita mampu sesama manusia untuk bersikap positif. Saya pasti setiap individu mampu mempraktikkan setiap yang saya cuba ajarkan sebentar tadi. Untuk hikmahnya pula, banyak manfaat yang kita dapat terima. Yang pertama, kita dapat meningkatkan ilmu agar dapat membezakan baik atau buruk. Semasa kita belajar di sekolah maupun dalam aktiviti seharian, contohnya masa tolong ibu memasak, kita tanya resepi daripada ibu kita. Nak masuk renca apa, nak letak gula ke tak, garam tak berapa banyak. Kita dapat belajar sebab kita takut tak sedap masakan tu. Nak solat sekalipun kita akan berbicara sekaligus dapat mengembangkan idea dan pemikiran kita. Jadi dari kebaikan individu kita dapat kat situ. Seterusnya, yang kedua, dapat melahirkan individu yang berakhlak mulia yang dapat menjadikan contoh kepada orang lain. Okay, siapa contoh utama kita yang patut kita contohi? Rasulullah adalah contoh utama pembentukan akhlak sebagaimana sabda baginda yang bermaksud, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Alhamdulillah. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah dengan mudah kerana saling bertolak ansur. Macam saya sebutkan dalam peranan setiap individu, yang pertama, buanglah perasaan negatif jauh-jauh. Dalam setengah perkara, Islam boleh bertolak ansur, tetapi jika ia melibatkan kezaliman, penindasan, Islam tak boleh bertolak ansur. Baik, akhir sekali mendapat keredaan Allah kerana mengamalkan ibadah yang mulia. Kehidupan kat dunia ni sementara, walaupun kita lelah, kita penat mencari keredaan daripada Allah, tapi sangat berbaloi demi kehidupan abadi di akhirat. Menerusi firman Allah SWT bermaksud, sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta takut, dan mereka pula sentiasa khusyuk kepada kami. Surah Al-Anbiya ayat ke-90. Masya Allah, betapa besarnya hikmah yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, saya akhiri dengan sedikit pesanan boleh. Ulti al-bibi saraha, hayya naba'idil karaha, syakirin akuli na'ma, ba'idin anil fatana. Ada mata, pandanglah keindahan. Ada mulut, berbudilah pertuturan. Ada hati, berilah kesayangan. Ada nikmat, syukurlah rezeki berkekalan. Ada salah dan silap, sudilah dimaafkan. Marilah bersama yang sia-sia kita elakkan. InsyaAllah boleh. Sesungguhnya yang baik datangnya daripada Allah dan yang buruk datangnya daripada saya sendiri. Wallahualam. Terima kasih. Jadi itu adalah antara peranan individu dan bagaimana ia dapat memberi galakan kepada remaja untuk mendidik diri mereka sentiasa beradab ketika berkomunikasi. Masyarakat dan individu.
Selain dua perkara ini, tentulah keluarga yang memainkan peranan utama untuk mendidik anak-anak mereka sendiri. Saudari Firza, boleh bincangkan tentang isu ini? Terima kasih kepada saudari moderator Syazah. Sebuah keluarga pastinya mempunyai peranannya yang tersendiri dalam membentuk keluarga ataupun anaknya dalam mengamalkan komunikasi di dalam kehidupan seharian. Bak kata lidah pendeta, bagaimana acuan begitu lakuinya. Sebagai seorang ibu bapa, mereka perlulah mempamerkan akhlak terpuji di hadapan keluarga agar seorang anak itu dapat menjadikan ibu bapa mereka sebagai kayu permukur yang utama dalam membentuk kepribadian yang mulia. Pertama sekali, ibu bapa perlu mengajar atau mendidik anak-anak mereka tentang cara dan prinsip komunikasi yang betul. Jika perkara ini tidak diterapkan dalam diri mereka, perkara ini akan menyebabkan punca masalah pengabaian adab berkomunikasi akan berlaku seperti apa yang dijelaskan oleh saudara Hazim sebentar tadi. Contohnya, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mengajar anak untuk bercakap sopan dan lemah lembut. Hal ini bukan sahaja penting dalam usaha untuk membentuk personaliti anak mereka yang positif, malah penting agar hubungan komunikasi dengan kedua ibu bapa dapat dijalinkan dengan penuh kasih sayang. Seterusnya, ibu bapa juga perlu mengajar anak untuk memandang wajah ibu bapa ketika bercakap. Lama-lama, bermula dengan ibu bapa, perkara ini akan menjadi kebiasaan untuk anak-anak memandang wajah pembicara yang sedang bercakap dengan mereka kelak. Selain itu, kaedah yang dipilih oleh ibu bapa dalam usaha untuk membentuk akhlak turut memainkan peranan yang penting agar mendapat hasil yang positif. Pelbagai kaedah pendidikan akhlak yang telah dibincangkan di dalam Al-Quran, misalnya kaedah teladan yang bertepatan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21. Bahawa Rasulullah SAW itu adalah contoh teladan yang terbaik kepada seluruh umat manusia. Oleh itu, ibu bapa yang merupakan kehadiran utama dianggap sebagai role model oleh anak-anak perlu berhati-hati dan menjaga serta memperlihatkan sikap yang mulia di hadapan mereka agar rangsangan panca indera mereka akan membentuk kepribadian yang baik. Justru, jelaslah di sini bahawa watak dan kepribadian anak-anak bergantung kepada cara didikan dan contoh teladan yang diterimanya. Jika ada peranannya, pasti ada hikmahnya. Antara hikmah yang dapat diperolehi daripada peranan ibu bapa ini ialah hubungan kekeluargaan dapat dirapatkan. Keluarga bahagia akan mendapat keredaan Allah. Allahu Akbar. Bayangkan jika satu hari anda semua ada anak dan anak itu ikut tunjuk ajar kita yang baik. Sejuk bukan mata kita memandangnya? Dengan erti kata lain, anda juga telah berjaya mendidik anak-anak anda untuk menjadi individu yang mengetahui adab dan prinsip yang diterapkan dalam Islam. Namun, realiti masyarakat sekarang ini membuktikan bahawa proses pendidikan akhlak yang dilakukan oleh ibu bapa masih belum untuk membentuk kepribadian secara optimumnya. Oleh itu, kita perlulah mengambil iktibar agar dapat diguna pakai oleh anda seharian kelak, tidak kira dalam usaha untuk mendidik dan membentuk kepribadian anak-anak anda. Seterusnya, anak-anak yang mempunyai kepribadian dapat menjaga nama baik keluarga. Hal ini amat memainkan peranan penting bagi seorang anak untuk menjaga air muka dan nama baik keluarga mereka. Oleh itu, sebagai pelajar, jika kita merasakan kita tidak mampu untuk memberikan atau menghadiahkan sesuatu untuk ibu bapa kita sekarang, ingatlah dengan hanya menjaga nama baik keluarga, ibu bapa kita akan merasa bangga dan gembira kerana mempunyai anak-anak seperti kalian. Firman Allah SWT dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 yang bermaksud, hai orang beriman, peliharalah dirimu dari keluargamu dari api neraka. Akhir sekali, hikmah yang terakhir ialah ibu bapa dapat membentuk kepribadian anak, misalnya anak yang berbudi bahasa.
Amalan berbudi bahasa yang semakin dipinggirkan hendaklah dimartabatkan kembali oleh generasi muda yang telah dididik dari kecil ini. Bak kata pepatah, orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Jadi sudah terang lagi bersuluh, golongan muda ini dituntut untuk menghormati orang tua dan menyayangi orang muda. Islam juga telah menjelaskan tahap ketinggian iman dengan budi pekerti yang luhur. Suka saya akhiri perkongsian saya hari ini dengan serakap pantun. Tegak rumah kerana sendi, rosak sendi, rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, rosak budi, runtuhlah bangsa. Sekian sahaja daripada saya, kembali semula kepada moderator Syazah. Terima kasih diucapkan kepada 3 orang panel kita yang menjawab persoalan mengenai peranan sebentar tadi. Peranan merujuk kepada tanggungjawab yang dimainkan oleh seseorang dalam kalangan tertentu. Dalam konteks tajuk kita pada hari ini, peranan masyarakat, individu serta keluarga jelas dapat membantu remaja dalam membentuk personaliti serta kepribadian yang lebih baik, terutamanya pada fasa awal kehidupan mereka ini. Apabila peranan telah dimainkan, pihak-pihak ini juga yang dapat membantu remaja untuk belajar dengan lebih mendalam tentang adab, termasuklah adab-adab ketika berkomunikasi. Alhamdulillah, tamat sudah sesi kita pada kali ini. Kesimpulannya, adab berkomunikasi ini perlulah dipraktikkan ketika kita sedang berbicara dengan ibu bapa, ahli keluarga, guru-guru, rakan-rakan serta seluruh masyarakat, tidak kira bangsa, agama, pangkat ataupun darjat. Adab ketika berkomunikasi dikaitkan dengan amalan berbudi bahasa. Seperti yang dinyanyikan oleh penyanyi tersohor di Malaysia iaitu Datuk Siti Nurhaliza. Budi bahasa, budaya kita. Oleh itu, kita haruslah mempraktikkan adab ketika berkomunikasi seperti yang disebutkan oleh beberapa hadis Rasulullah SAW, iaitu mereka yang terbaik budi pekertinya merupakan hamba yang paling dicintai Allah, mukminin yang paling sempurna imannya serta yang paling dekat dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak. Budaya Melayu secara umumnya menitik beratkan nilai yang baik dalam berkomunikasi dan berbahasa tidak kira secara bersemuka ataupun melalui media sosial. Malah melalui komunikasi yang baik, manusia dapat membina kehidupan yang lebih tenang dan sentiasa ceria. Itu sahaja perkongsian kami pada hari ini. Semoga melalui perkongsian ini, perkara-perkara yang dibincangkan sebentar tadi dapat menjadi asbab masyarakat untuk lebih beradab dalam berkomunikasi. Kami memohon maaf jika ada tersilap kata atau terkasar bahasa. Sesungguhnya semua yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk semuanya datang daripada kesilapan diri kami sendiri. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.